Assalamualaikum. Hari ni aku nak kongsikan 5 tips untuk jadi morning runner. Tapi sebelum tu, disclaimer dulu. Tips yang aku akan kongsikan pada hari ni, kemungkinan korang pernah dengar runners lain pernah kongsikan tips yang sama. Tapi so far alhamdulillah aku dah amalkan 5 tips ni dan alhamdulillah berkesan untuk aku dan aku boleh lari seawal 5.30 pagi. Jadi sebelum aku kongsikan 5 tips dengan lebih detail, mungkin aku boleh kongsikan kepada korang pengalaman aku sendiri selepas mengamalkan larian seawal 5.30 pagi. Yang pertama sekali, aku rasa lebih bertenaga sebab aku dah dapat tidur yang cukup sebelum tu. Kemudian bila kita lari kat luar di awal pagi, suasana masih tenang, udara masih segar, masih sejuk, tak panas lagi. Dan kalau korang lari di kawasan perumahan, kemungkinan tak banyak lagi kereta yang keluar pada masa tu. Jadi korang mungkin boleh lari dengan keadaan yang lebih selamat. Dan mengikut pengalaman aku sendiri, antara benda yang paling aku rasakan adalah kita dah start pagi dengan satu benda yang besar, lari kemungkinan 5 km. Satu yang sangat, achievement yang sangat besar. So kita boleh sambung kehidupan seharian selepas tu dengan lebih mudah, insya-Allah. Video kali ni aku nak bagi penghargaan kepada sahabat aku, saudara Ridwan Nasir yang berada di Singapura. Dia sponsor baju New Balance, baju lari ni, untuk challenge 10 batu dalam masa 2 jam. Terima kasih Dua, semoga menjadi inspirasi kepada kawan-kawan kita yang lain untuk mulakan kehidupan yang lebih sihat dengan berlari. Okey, tips yang pertama adalah pasang niat. Itu adalah perkara yang paling utama dalam setiap perbuatan kita. Niat dan juga keazaman yang tinggi untuk bangun pada besok hari dalam keadaan yang orang lain mungkin sedang nyenyak lagi tidur. Bila kita niat dan kita cuba niatkan ibadat atau niatkan aktiviti kita besok hari tu sebagai salah satu ibadat kepada Allah SWT, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita untuk tidur dengan lebih nyenyak dan bangun pagi dengan lebih awal. Okey, tips nombor 2 adalah belajar untuk tidak snooze korang punya alarm. Ini juga salah satu pendekatan yang aku buat. Sejak sebulan yang lalu, aku cuba untuk tinggalkan aku punya telefon luar daripada bilik tidur aku. Sebab bila kita set jam 5.30 ataupun 5 pagi kan, so kita tak nak anak kita dalam bilik tu pun terjaga disebabkan kita punya bunyi alarm tu. Dan secara tak langsung kita dah memaksa diri kita untuk bangun daripada katil, dalam keadaan yang nyenyak, lena dan sebagainya, bangun daripada katil dan keluar daripada bilik dan cuba untuk off kita punya alarm. So secara tak langsung badan kita pun dah bergerak, dah beberapa langkah dah pada masa tu. Okey, tips yang ketiga adalah sediakan semua kelengkapan korang untuk lari pada esok pagi dekat satu tempat. Contohnya dekat aku punya meja ni, aku selalu letak aku punya jam, aku punya chest monitor, chest heart rate monitor, kemudian aku punya emergency tag, aku punya blinker dan aku punya baju dan juga aku punya seluar. So bila kita bangun pagi tu, selesai semua urusan basuh muka ke, gosok gigi dan sebagainya, terus boleh datang ke satu tempat dan selesaikan urusan kita dengan kelengkapan untuk kita berlari. So taklah kita terkejar-kejar kat mana aku punya seluar, kat mana aku punya jam, kat mana aku punya stokin dan sebagainya. Tips yang keempat, plan korang punya masa larian. Contohnya korang set terus cut off time. Let's say pukul 6 suku. Sekarang ni mungkin 6 suku baru masuk waktu subuh. Jadi mungkin 6 suku tu waktu yang sesuai untuk korang stop berlari dan korang bercadang untuk lari selama 45 minit termasuk warm up, stretching dan juga cool down. So korang akan mulakan larian pada jam 5.30 pagi. 5.30 pagi sampai ke 6 suku dapatlah 45 minit. So daripada 5.30 pagi tu pula korang reverse calculate lagi sekali. Korang kira berapa masa korang nak siapkan diri. Contohnya masa untuk korang bangun pagi tu sendiri, gosok gigi, basuh muka, ambil sedikit makanan, pakai kelengkapan untuk berlari dan sebagainya, mungkin 15 minit. So at least korang bangun pukul 5 suku. Jadi pukul 5 suku tu adalah waktu untuk korang bangun pagi. So kesimpulannya adalah korang rancang perjalanan aktiviti larian korang tu and then try to reverse calculate. Okey, tips yang kelima dan tips yang terakhir adalah cuba untuk ambil makanan yang ringan supaya kita bertenaga untuk kita berlari. Kemungkinan setengah cawan air Milo contohnya, mungkin sesuai dengan perut korang dan juga cukup untuk korang lari selama 45 minit dan take it. Ataupun korang selesa untuk makan pisang, biskut dan sebagainya.
Tapi kalau boleh jangan ambil susu lah, sebab susu ni pagi-pagi selalunya perut kita akan meragam. Okay guys, tu semua 5 tips yang aku dah kongsikan sebentar tadi, tapi aku nak share satu tips bonus. Alang-alang kita dah bangun pukul 5 pagi tu, why not kita cuba untuk buat sembahyang 2 rakaat. Allah dah bagi kita bangun saat awal 5 pagi, dan inilah masanya untuk kita praktis dan sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Jadi sebagai kesimpulannya untuk video aku kali ni, cuba untuk bangun pagi dan merasai sendiri keseronokan berlari seawal 5.30 pagi. Korang akan dapat rasa perbezaan dari mula korang bangun sampai korang tidur semula. Semoga selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.